Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Al-Faslur Rabi', As-Salatu 'alal Mayyit. Fasal yang keempat pada menyatakan solat ke atas mayat. Dalam seri lepas kita dah bincang tentang syarat, rukun, cara, doa solat jenazah. Sambungan kita dalam siri ini, siri yang ke-109, iaitu perbincangan 8 isu, 8 perkara yang berkaitan dengan solat jenazah. Tanda. Yang pertama, al-masbuqu fi salatil janazah. Makmum masbuk. Masbuk itu makna tertinggal, terlewat dalam solat jenazah. Apabila orang yang masbuk, tanda pelajar, masbuk itu maknanya orang yang ditinggalkan oleh imam. Imam sudah takbir yang ketiga, dia baru mari. Orang masbuk mendapati imam dalam solat jenazah, hendaklah ia bertakbir ketika itu. Dia mari, Allahu Akbar selalu. Jangan ada cumik kawan. Dan dia termasuk dalam solat. Bila dia takbir, maknanya dia sudah masuk dalam solat. Dan tidak perlu menunggu takbir imam yang lain. Tak payah kata nanti imam takbir baru aku masuk. Tak, kita begitu, Allahu Akbar selalu. Dikiaskan ke atas seperti solat yang lain, solat biasa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fafaqdu. Solatlah apa yang kamu dapati imam di mana keadaannya, dan sempurnakanlah apa yang terluput. Mana hak mun tinggal tadi, kamu tambah balik. Kamu tambah balik. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Maka orang yang masbuk bertakbir dan membaca Al-Fatihah sekalipun imam pada takbir yang lain. Kita masuk tu, kita takbir yang pertama kan, masbuk. Imam takbir yang ketiga sudah baca doa. Tidak jadi masalah. Seperti dalam selawat contohnya, imam tengah selawat, maknanya imam takbir yang kedua lah, tengah selawat dan doa. Kerana apa yang didapati oleh orang masbuk, maka ia permulaan solat dia, dan hendaklah menjaga ketertibannya. Susunnya dia kita jaga molek 1, 2, 3, 4 takbir. Dan sekiranya imam yang kedua bertakbir setelah orang yang masbuk selesai dari takbir yang pertama, hendaklah bertakbir kali keduanya bersamanya. Contohnya kita masuk, kita imam duduk yang kedua dah, kita baru takbir yang pertama, kita masuk tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, imam pun takbir Allahu Akbar, takbir yang berikutnya. Hendaklah bertakbir kali keduanya bersamanya dan gugur bacaan daripada dia. Fatihah kita tadi gugur macam solat biasa juga. Seperti mana jika imam rokok pada seluruh solat yang lain selepas takbiratul ihram orang yang masbuk. Kita mari semaya biasa, maya maghrib, kita masuk lagi Allahu Akbar, imam pun rokok. Kita terus rokok, tak payah baca Fatihah. Sama juga dalam isu solat al-janazah. Maka hendaklah dia rukuk bersamanya dan gugur bacaan Fatihah daripadanya. Itu untuk orang solat biasa. Dan orang yang masbuk solat jenazah mendapati 2 takbir, sebagaimana orang yang masbuk mendapat rakaat itu dengan rukuk. Dan sekiranya imam yang kedua bertakbir, imam takbir yang kedua dah kita kan, imam takbir yang kedua, dan orang masbuk sedang membaca Al-Fatihah, maka dia memutuskan Al-Fatihah dan mengikutinya.
Kita baca sekerak baru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iman depan Allahu Akbar, kita buat Allahu Akbar lalu. Dan terhasil baginya 2 takbir kerana uzur. Jelas. Kita ni alhamdulillah detail. Bagi orang masbuk dalam salat janazah. Sekiranya imam memberi salam selepas bertakbir orang yang masbuk, maka tidak gugur bacaan daripadanya. Sebab takkan kita nak salam juga. Kita mari imam duduk yang keempat dah. Kita pun Allahu Akbar, masuk imam Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu teruskan baca Fatihah. Jangan kata Assalamualaikum juga, batal. Sebab kita sudah putus hubungan kita dengan imam, sudah tamat bila imam bagi salam. Dan orang yang masbuk adalah menyempurnakan baki takbir-takbir dengan zikir-zikirnya yang wajib dan sunat. Oleh itu disunatkan membiarkan jenazah seketika sehingga orang-orang yang mengikut selesai sembahyang. Jadi bila imam Assalamualaikum sudah tu, jangan kita angkat, sabar dulu. Kalau ada lagi orang masbuk belakang duduk Allahu Akbar, tunggu sekejap. Eloknya begitu. Sebab kalau kita angkat, terlangkah orang duduk solat tu, pijak dia kan. Jika jenazah diangkat, Masya Allah, kita tak perasan ada orang solat belakang. Sudah solat, imam bagi salam, orang pun angkat jenazah. Ikut sunnah lah. Kalau ikut budaya Melayu, lambat lagi nak angkat tu. Banyak bacaan lagi tu. Macam-macam bacaan lagu lagi kan. Jika jenazah diangkat, tidak batal sembahyang mereka. Bahkan hendaklah disempurnakannya. Kita takbir yang ketiga, Allahumma filahu. Orang usul jenazah lalu ikut lepas kita. Agi. Teruskan solat. Sebab waktu kita takbir tadi, jenazah ada depan. Sekiranya orang yang mengikut dengan imam dari awal sembahyang, mana dia ni daripada awal lagi, takhallafal muqtadi ma'al imam, daripada awal solat lagi dia, lalu dia tidak bertakbir kedua atau ketiga sehingga imam takbir dengan takbir yang selepasnya tanpa uzur, maka batal solatnya. Tu dianya. Bahasa jenis na'udzubillah lah, orang waswah. Allahu Akbar. Dia start takbir tu pelik dah tak? Bismillah duk mai bismillah tu kok. Tu imamnya Allahu Akbar. Takbir yang kedua. Dia waladhdallin tak habis lagi. Tu imam takbir yang ketiga. Dia tak habis lagi Fatihah, batal solat dia. Jangan main-main. Jangan duk main waswah kuat dalam sembahyang ni. Kerana ikutan dalam solat ini tidak zahir kecuali dengan bersamaan dalam takbir-takbir. Jika tertinggal daripadanya, maka seakan-akan dia tertinggal 1 rakaat pada selain daripada solat jenazah. Jadi kita kena ikut imam takbir. Dan jika tidak mendapati sembahyang, jika tidak wa illam yudrik, jika tidak mendapati solat dengan imam sama sekali, kita masuk Assalamualaikum warahmatullahi, tu imam siap dah. Orang pusu jenazah, mu jangan pula hunggah belakang jenazah tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada macam tu. Dah, mana tu ambak jenazah, jangan. Maka bolehlah dia ikut jenazah pergi solat di mana? Di atas kubur. Tak ada masalah. Dah orang usul, dah tak payah betul-betul nak solat, ada ikut jenazah di kubur. Kita nak cepatkan proses jenazah. Dah mari lambat buat apa? Kenapa kamu lambat? Jelas pada kita bahawa takbirat salatul janazah tak boleh kita delay, tak boleh kita lewat seolah-olah macam kita tidak rokok sekali dengan imam dalam solat biasa. Sebab itulah anak rasa terkilan apabila selepas pada takbir yang ketiga ada sebahagian daripada imam kita ni laju, dia baca doa sekejap terus takbir yang keempat. Kita yang hafal doa ni sikit-sikit berasa nak habislah doa dalam solat. Itu yang sunnahnya, itu yang dalam kitab. Dia paksa kita supaya berhenti doa, takbir sekali dengan dia,
lepas tu pergi doa lepas solat, kita kata ini sudah merubah tempat sebagaimana dalam siri yang lepas yang telah kita bincangkan. Baik, tamat. Isu yang kedua, tanda nombor tak nombor 2. Isu yang kedua, as-salatu 'alal ghaib. Sembahyang jenazah ghaib. Apa makna jenazah ghaib? Pelajar, jenazah yang tak ada depan kita. Dia duduk di negara lain. Contohnya orang ni mati di Mekah, orang ni mati di Afrika, mati di mana-mana lah kan. Kita duduk sini. Tapi jangan orang mati sini kita duduk di belah kampung tu, tak boleh. Nak negeri yang jauh, Kuala Lumpur ke. Jika mayat ghaib dari negeri itu jauh mana jarak dia, maka boleh disembahyangkan, boleh kita salat. Sama ada di arah kiblat atas lainnya, maksudnya mayat duduk belah sana depan kita lah, ataupun dia duduk belakang kita, tak kira. Akan tetapi orang yang solat adalah menghadap kiblat. Kita yang solat tu ikut kiblat lah, tak kira lah mayat dia belah mana. Tidak ada perbezaan antara jauh atau dekat jarak dua negeri itu. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam na'an Najashi fil yaumil ladzi mata fihi ila akhiri. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada orang ramai mengenai kematian Raja Najashi. Raja Najashi mati. Bila tengok nota di bawah tu, pada bulan Rajab, nota bawah nombor 2, pada bulan Rajab tahun yang ke-9 Hijrah. Tahun yang ke-9 Hijrah. Kan? Nama Raja Najashi itu Ashumah. Dengan sad, Ashumah. Nama apa dia? Ashumah. Ketika Najashi mati, kemudian Nabi kita selepas mengisytiharkan baginda Nabi sallallahu keluar menuju ke tempat salat bersama kaum muslimin dan mendirikan salat jenazah ghaib, sebab Raja Najashi duduk di Ethiopia, jauh berapa ribu kilometer, dengan bertakbir sebanyak 4 kali. Hadis ini dalam Bukhari. Dan dikatakan tidak gugur fardu, waqila tidak gugur fardu dari orang-orang yang hadir di negeri itu, kerana mereka meremehkan mayat, dan yang lebih dekat ialah gugur kerana terhasilnya fardu. Jadi ada pandangan ulama kata, kalaulah orang itu mati, orang kampung dia tak solat jenazah, orang negeri lain solat ghaib pada dia, tidak gugur fardu atas orang kampung, mungkin negeri semaya dia. Wal aqrab, pendapat yang lebih kuat, lebih hampir, dia kata gugurlah fardu sebab sudah disolatkan ke atasnya, sudah terhasil doa untuk mayat. Wa ammal hadir, ini tanda belajar. Wa ammal hadir, adapun orang yang hadir. Apa orang hadir? Masya Allah, tertinggal 3 baris kitab tidak diterjemahkan. Tanda pelajar, tulis deh. Wa ammal hadir, tulis pelajar. Adapun orang yang ada di negeri kita ni, duduk di Kelantan ni kita kata, mana dalam kawasan tidak jauh daripada kita, maka tidak boleh disolatkan ke atasnya kecuali secara hadir, mana kena pergi ke mayat tu. Jangan duduk main dia. Mana orang mati tu, kapus sebelah, mayat gaib tak segi, tak boleh. Walaupun besar negeri itu, kita kata macam negeri Kelantan lah, kita duduk Kuala Kerai, orang mati di Macang, pergilah solat, jangan duduk mayat gaib sini. Litayassur, kerana mudah
untuk menghadirinya. Mana dalil? Tulis. Dalilnya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan solat ke atas jenazah orang yang ada di tempatnya kecuali dia pergi. Dia pergi tidak seperti Najasyi. Najasyi jauh ni di Habasyah ni. Maka Nabi kita solat ghaib. Mana solat ghaib ni orang dekat tak boleh, kena pergi solat. Sama ada di masjid, di rumah dia atau di atas kuburnya. Jangan main pos laju tak boleh. Wali annahu la masyaqqata fihi bi khilafil ghaibi 'anil balad, kerana tidak ada masyaqqah, susah-susah nak pergi solat jenazah berbeza dengan orang yang jauh daripada negerinya. Berapa baris tak ada? Kita ni telah menggugurkan 3 baris. Allahul musta'an. Kita berpindah kepada isu yang ketiga. Tulis, isu yang ketiga, al-aula bis salati 'alal mayyit. Orang yang lebih layak, lebih utama, lebih patut mensolatkan jenazah. Siapa dia orang yang lebih layak solat ke atas jenazah ni? Jadi imam dia ke? Solat ke atas dia siapa? Tengok nota. Tengok kitab. Sesungguhnya orang yang layak mensolatkan jenazah itu ialah bapaknya. Ayah dia dulu. Orang utama. Anak dia mati, ayah kena solat. Kemudian datuk. Atuk dia. Kerana usul tu asal keturunan dia, tulis. Lebih banyak belas kasihannya daripada furu', daripada cabang dia. Cabang dia tu anak lah. Mana darjat yang pertama, tulis, buat carta. Kumpulan yang pertama, ayah dengan atuk. Kumpulan yang kedua, anak. Kemudian cucu. Kemudian saudara, adik-beradik, seibu sebapa. Kemudian saudara sebapa. Kemudian anak saudara. Kemudian bapa saudara sebelah bapa. Kemudian anak bapa saudara atas urutan asabah. Asabah ni orang-orang yang boleh terima pusaka lebih pada harta, dia diambil oleh ashabul furu', nama dia asabah. Mana biasa orang laki-laki belaka. Kemudian kaum kerabat yang lain yang tak terima pusaka, dia panggil zawil arham, al-aqrab. Maka didahulukan yang paling dekat dan seterusnya. Kita pergi ke sepupu dia, sepapak dia, ikutlah siapa-siapa. Itu yang patutnya. Orang ni yang jadi imam. Bukan main cak tolak. Tahu cak tolak? Ustaz lah. Itu dia panggil cak tolak lah gitu. Tak? Kerana maksud dari solat jenazah ialah mendoakannya. Dalam bab doa, ana ada sebut bahawa doa kepada jenazah itu ialah al-maqsad al-a'la. Objektif yang terbesar dalam solat jenazah ini, kita nak doakan untuk si mati. Jadi kita janganlah buat ringan-ringan dalam solat, doa ringkas sebab nak doa lepas solat. La, kita kata kembalikan ke tapak dia yang asal. Kerana maksud dari solat jenazah ialah mendoakannya, dan doa kaum kerabat lebih diharapkan pengkabulan kerana mereka lebih bersedih ke atas mayat dari selainnya, maka mereka lebih layak diutamakan solat jenazah. Tidak ada jalan bagi suami dalam mensolatkan mayat dengan wujudnya kaum kerabat dari nasab. Oh, Masya Allah. Orang yang paling sedih dia, adik-beradik dengan suami, sedih suami lagi. Tapi dalam masalah ini, suami ke tepi. Keturunan dia tu lebih kuat. Jika tidak didapati seseorang dari mereka, tak ada adik-beradik yang pandai ataupun tak wujud, tak mari, maka didahulukan suami ke atas orang asing. Adik-beradik dia tak boleh belaka, suami. Dan didahulukan lelaki asing ke atas isteri. Kalau ada orang lelaki, isteri dia tak boleh solat, jadi imam tak boleh. Kerana tidak ada jalan bagi isteri menjadi imam. Mak imam tak ada, pak imam ada. Sehingga didahulukan anak kecil yang mumayyiz.
Yang memayit ni budak masuk sekolah lah, darjah sekolah rendah dah. Yang asing ke atas wanita kaum kerabat. Dan lelaki lebih utama dari wanita yang mengimami wanita dalam suruh solat kerana imamnya lebih sempurna. Boleh je orang perempuan jadi imam sama dia. Jangan imam kau ada lelaki, itu jadi geng liberal nama lagu tu. Dan jika tidak didapati seseorang selain kaum wanita, makalah mereka mensolatkan mayat secara bersendirian tanpa imam. Dengan muslimah. Contohnya kita ni pecah kapal, pergi ke pulau ni. Seorang laki-laki ada, lalai semua perempuan belakang. Hak laki-laki ni mati. Nampak mana? Maka orang perempuan boleh solat jenazah tapi secara seorang-seorang individu, tidak berjamaah. Tidak berjamaah. Macam-macam kan. Bersendirian bighairi imam. Jika bertemu dua wali dalam satu darjat. Dua wali dalam satu darjat. Contohnya perempuan ni mati, dua adik-beradik dia ni alim belaka. Macam mana kita nak, siapa nak jadi imam? Hendaklah didahulukan yang lebih tua. Hak lebih utama yang lebih tua dan lebih adil, mana lebih warak, lebih alim. Kerana doanya lebih diharapkan pengkabulan dan biasanya orang yang lebih alim, lebih khusyuk. Jika tidak didapati, maka dahulukan yang lebih qari, lebih faqih. Makna qari ni orang pandai baca Quran sedap, bukannya pandai berlaku. Kita bukan musabaqah Quran di sini, kita nak salat jenazah. Kerana dia lebih afdal dan sembahyangnya lebih sempurna jika kedua-duanya bersamaan, hendaklah dibuat undian. Masya Allah, dua wali dia sama alim, sama warak, sama hebat, kembar pula. Kita undilah siapa dia nak jadi tu imam. Masya Allah. Ini dalam kitab, realitinya tak sedut mengundi lah. Hak akan ditolak jadi imam siapa? Ustaz, pak imam. Ada setengah tempat YB. Jadi tu imam. Ini bukan tempat ustaz itu imam dengan YB ni. Ini keluarga yang terdekat, itu lebih utama. Tapi apa boleh buat, seperti yang Ana sebut dah, solat jenazah ini antara solat yang cukup payah. Payah ke tidak? Payah. Padahal dia tidak ada rokok, tak ada sujud, tak ada kunut, tak ada tasyahud. Jika mayat tidak dihadiri oleh asabah dan kaum kerabat. Tanda pelajar, asabah tu mana keluarga dia, laki-laki yang dekat dengan dia, yang penerima pusaka yang kuat. Itu mana asabah. Kaum kerabat ni hak tak terima pusaka. Dan dihadiri oleh orang asing, mana orang yang tidak keluarga lah, orang asing, bukan orang putih. Orang asing ni maksudnya orang yang bukan keluarga. Atau dihadiri oleh kaum kerabat, akan tetapi mereka enggan menjadi imam. Ni terjawab soalan kita ni. Banyak ke masyarakat kita hari ni, anak dia ada, ayah dia ada, adik-beradik dia, ustaz, boleh ke tak boleh? Tengok. Maka kalau dia tak mau, maka hendaklah didahulukan orang yang lebih layak menjadi imam dari orang-orang asing itu dalam seluruh sembahyang. Kita tengoklah dalam ramai-ramai ni siapa lebih layak? Ustaz, pak imam, tuan guru, kita minta dia jadi imam. Alhamdulillah. Selesailah kita masalah yang keberapa? Isu yang ketiga. Kita berpindah pula kepada isu yang keempat. Tanda letak nombor. Kita ada 8 perkara semua ni. Isu yang keempat, al-intizaru bil mayyiti was salati alaihi thaniyan. Penundaan, menangguhkan dan disolatkan kali kedua. Kita sudah semaya dah. Nak pergi, jangan tanya lagi, nak tunggu dulu. Ada anak tak siapa, ada waris untuk mari lagi, boleh ke tak boleh? Ini jadi masyarakat kita kan. Sudah kita solat kak, tunggu dulu. Ramai lagi tu waris tak siapa tu. Macam mana? Jawab, tengok jawapan dia. Apabila mayat telah disolatkan, maka sunat bersegera mengebumikannya. Pikul, jangan tunggu. Dan tidak menunggu kehadiran seseorang kecuali wali dia tak sampai lagi. Tunggu.
maka mayat boleh ditunda pengebuminya selama tidak ditakutkan berubah. Kalau kita tunggu sampai busuk mayat lah. Jika ditakutkan berubah tidak boleh ditunggu kerana menjaga mayat. Ini kaedah. Menjaga mayat. Menjaga mayat ini apa ni? Aula li'anna mura'at. Menjaga mayat lebih penting daripada kehadiran wali. Dan penungguan itu jika wali berada dalam jarak yang dekat. Kalau tu wali dekat, berapa minit lagi? 5 minit. Tunggu ya. Berapa minit lagi? 5 jam. Kubur. Hantar mayat. Apabila hadir seseorang atau jemaah setelah mayat disolatkan, ada orang mari pula, maka boleh mensolatkan. Boleh pergi solat lagi. Dan solat mereka jatuh sebagai fardu kifayah, walaupun sembahyang pertama sudah menggugurkan dosa yang lainnya. Kalau mari orang lain pula boleh. Siapa dia mari, keluarga dia ke, solat. Disolatkan kali kedua setelah dikebumikan, boleh juga. Tak apalah, kita malah tunggu dah. Pergi kubur lalu usur mayat pergi kubur, orang baru sampai, solat atas kubur. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah As'ad bin Sahal. Tulis As'ad bin Sahal radhiyallahu anhu bahawa telah meninggal dunia malam tadi. Anna miskinatan. Tulis ada meninggal benda tu. Bahawa seorang perempuan meninggal dunia malam tadi, bukan tadi malam. Tukar ayat. Ini jauh mari dia panggil ni, kan? Seorang perempuan miskin mati pada malam tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka para sahabat mengebumikannya. Sahabat kata dia ni mati, kita pergi tanya. Dan mereka tidak mengejutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedar esok dengar maklumat orang sudah dikebumikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya atas kubur pada waktu pagi. Pagi esok Nabi pergi kubur dia, Nabi kita solat. Itu dalil boleh kita pergi solat di mana? Di atas kubur. Hadzal hadis rawahu al-Muslim wal Baihaqi. Makcik ni tengok nota di bawah tu. Nama makcik kita ni radhiyallahu anha Ummu Mihjan. Tulis nama dia. Apa nama? Ummu Mihjan. Tu dalam kitab tu ada. Nota kaki nombor 1 tu. Ummu Mihjan. Itu hadis yang pertama. Tulis. Dalil yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa seorang makcik perempuan berkulit hitam atau seorang pemuda yang selalu membersihkan masjid. Ada riwayat kata makcik ni orang perempuan sauda ataupun seorang lelaki, ada khilaf rawi situ. Dia ni kerja dianya apa dia? Takumul masjid. Kerja dia cuci masjid. Dengar ni makcik-makcik. Siapa nak kelebihan besar ni, marilah kita bersih masjid. Jangan duk kata, ni kerja tok siap ni. Kerja tok noja. Kerja bahagian cleaner. Cleaner. Kita nak pahala, kita lah buat. Apa sibuk-sibuk dengan orang, kan? Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasai ketiadaannya, iaitu tidak menemuinya. Nabi tak tengok dah makcik ni duduk menyapu sapah di mak dekat masjid. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenainya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur. Nabi kata apa? Afala azantumuni. Sahabat, kenapa kamu tak bagi tahu aku? Senyap-senyap pergi ke bumi. Allahu akbar. Nabi marah. Duluni ala qabri. Nabi kata, tunjuk aku. Tunjukkan kuburnya kepadaku. Mana kubur dia? Apa tunjuk?
Maka mereka menunjukkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat di atas kuburnya. Nabi solat di mana? Di atas kubur. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. 2 hadis. Nak lagi? Tulis. Dalil yang ketiga, boleh solat atas kubur. Solat jenazah ni, bukan lagi solat duha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di atas kubur yang terbiar. An-Nabi sallallahu ala qabrin mambuzin. Mambuz ni orang tak tahu siapa, mati orang tanam, maka Nabi kita pergi solat dia. Tulis nombor 3. Nabi kita solat di atas mambuz. Hadis ni rawah Bukhari Muslim. Dan mereka ini tidak dikebumikan melainkan setelah disolatkan oleh satu puak manusia. Takkan ke bumi saja, yang mana telah gugur dosa dengan sembahyang mereka dan disembahyangkan atas kubur oleh orang yang difardukan sembahyang ke atasnya pada hari kematiannya menurut pendapat yang sahih. Tanda pelajar, orang yang dibenarkan solat jenazah atas kubur ni siapa? Iaitulah orang yang ada pada masa tu. Pada masa orang mati tu kita ada atas dunia ni. Jangan pula kita pergi kubur tok nenek kita hok mati 40 tahun lepas. Tak, kita pergi ziarah kubur, ayah kita kata ni kubur tok ayahmu ni. Kita pun ambil wudu, Allahu Akbar, solat jenazah. La, tidak boleh. Ini pun tidak lama. Tempoh dia dibenarkan solat atas kubur ni sekejap. Apabila jenazah telah disolatkan secara berjamaah atau sorang-sorang, kemudian disolatkan oleh puak lain, lalu orang yang telah mensolatkan pada mulanya, orang yang solat pada mulanya tadi hendak mensolatkan kali kedua bersama puak yang kedua, maka tidak disunatkan baginya. Tak ada sunat 2 kali, tak ada. Tulis pelajar, tidak disunatkan solat jenazah 2 kali bagi seseorang, tak boleh. Maka tidak disunat baginya mengulanginya, bahkan sunat meninggalkannya. Jangan buat 2 kali, tidak. Kerana jika mengulangi sembahyang, maka dia menjadi nafal, menjadi sunat bagi dia, sedangkan solat jenazah tidak ada nafal, tak ada sunat solat jenazah. Hak adanya fardu kifayah tadi. Kita tak solat lagi, pergi semaya. Orang sudah solat, nak solat kali yang kedua, tidak dianjurkan. Kena fahamlah. Tidak ada 2 kali solat jenazah bagi seorang. Bagi seorang kita ni. Orang mati tu ikut apa orang nak solat pun. Apabila mayat dikebumikan tanpa disolatkan, maka orang yang mengebumikannya ini semuanya ditujukan atasnya fardu, mana kewajipan menguruskan mayat pada masa itu dari penduduk kawasan itu berdoa apa tu? Berdosa. Tulis. Mana pen? Pensil mana? Pensil. Tulis berdosa, tulis tambah. Biar ada tu olive besar ni tak ada pen ni. Setarah dengan Imam Syafi'i ni kau buat-buat ni. Imam Syafi'i ni tak ada pen, dia tulis tangan dia. Berdosa belaka tu. Bukan berdoa. Kita ni salah cetak. Kerana wajib didahulukan salat atas pengkebumian. Salat dulu. Walaupun sembahyang atas kubur menggugurkan fardu, namun mereka berdosa. Dan mayat tidak perlu dikeluarkan dari kubur, bahkan hendak disolatkan di atas kubur, kerana membongkar kuburnya adalah melanggar kehormatannya, sedangkan solat di atas kubur dibolehkan. Tanda sini pelajar, kalau orang dikebumikan tanpa solat, berdosa semua, tapi kita boleh solat di atas kubur, tak payah bongkar. Tapi kalau tidak dimandi, tidak dikafankan, maka wajib kena bongkar balik kubur dia. Macam mana kita nak kapai atas ni, tak boleh kan. Alhamdulillah, tamatlah isu yang keempat. Isu yang kelima, as-salatu 'alal kafir.
Hukum solat ke atas jenazah orang kafir. Ada orang kafir ni jiran kita ataupun adik keluarga kita, waris-waris kan, macam orang ni baru masuk Islam ke, keluarga dia ramai lagi non muslim, boleh tak dia pergi solat atas mayat orang kafir? Ni hukum dia. Haram mensolatkan mayat orang kafir. Tak boleh. Haram, bukan sangat tak boleh. Sama ada kafir harbi atau zimmi. Kafir harbi itu kafir hak lawan kita. Kafir zimmi itu macam kafir-kafir yang ada sekarang ni lah. Kafir-kafir duduk negara, member-member kita, friend-friend hak kafir ni. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya, dan janganlah engkau berada di tepi kuburnya untuk berdoa pada dia. Jangan. Ayat ini surah At-Taubah ayat 84. Kerana sembahyang untuk meminta keampunan, sedangkan orang kafir tidak diampunkan dosa dia dan tidak boleh meminta keampunan baginya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apapun jua Allah Ta'ala tidak ampunkan. Sebarang bentuk syirik. Surah An-Nisa ayat 48. Baik. Jangan semaya atas orang kafir. Ni kita ni dia panggil setengah orang ni pray. Doa pun tak boleh. Baik. Tulis tepi kita, mayat bercampur. Macam kes kapal terbang jatuh, na'udzubillah. Mayat dia bercampur. Mana nak kenal orang ni, kaki orang ni, kepala tangan orang ni kan. Macam mana kita nak buat? Sekiranya kaum muslimin bercampur dengan orang-orang kafir dan tidak dapat dibezakan, wajib dimandikan semuanya, dikafankan dan disolatkan ke atasnya, dan lebih utama disolatkan ke atas semuanya sekaligus, dan diniatkan sembahyang ke atas kaum muslimin. Kita niat, kita semaya ke orang Islam, hak kafir tak masuk. Dan jika disolatkan seorang demi seorang, diniatkan jika dia seorang Islam, maka sembahyangnya untuk dia. Kerana sembahyang beralih kepada mayat dengan niat, dan percampuran tidak mempengaruhi niat, dan kerana mandi dan kafan dan sembahyang wajib kepada orang Islam, dan di kalangan mereka ini ada kaum muslimin, maka kita mandi belaka, kita niat untuk orang Islam. Sedangkan tidak dapat tercapai pelaksanaan kewajipan itu melainkan dengan meliputi seluruhnya. Mana kita nak sesat orang Islam, nak macam mana? Tak nak beza, mandi belaka, maka wajib dilakukan demikian. Sama ada bilangan kaum muslimin lebih banyak, lebih ramai atau lebih sedikit. Sehingga sekalipun seorang Islam bercampur dengan 100 orang yang kafir, maka wajib dimandikan semuanya, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan atas dasar mesti dalam salah seorang itu orang Islam. Masya Allah, tabarakallah. Tamat. Isu yang keenam, as-salatu ala al-udu, sembahyang ke atas anggota. Ada ke orang hari ni dia aksiden cabut kaki sebelah? Ada? Tua hidup. Ataupun dia pergi ke kecil mani, kena potong kaki dia. Buat balik kaki. Solat ke tak solat? Ini satu isu. Satu lagi isu, orang ni aksiden hancur lebur semua. Ninggal 20 tangan ada. Ataupun tenggelam dalam air, nyemakai di ikan habis. Kita jumpa pohon dia ya. Nak solat ke tidak? Itu soalan. Tengok. Apabila didapati anggota seorang Islam yang diketahui kematiannya bukan mati syahid. Syarat dia bukan mati syahid.
Mati syahid kita pergi dalam isu yang ke-8. Sekalipun bahagian mayat itu kecil, jumpa tangan dia ya, maka hendaklah disolatkan dengan maksud keseluruhan setelah kewajipan memandikannya seperti mayat yang hadir. Kita mandilah tangan dia tu, lepas tu kita pun semaya. Kerana pada hakikatnya ia adalah salat ke atas mayat yang gaib. Macam jadi mayat gaib lah. Denuk yang ada sini. Ada kepala sikit yang gitu. Ada kepala sikit saja. Kerana pada hakikatnya ialah ada sembahyang ke atas mayat yang gaib. Dan tempat sembahyang atau keseluruhan mayat. Jadi kita kira ibu ni sikit, hak lain tu gaib. Jika diketahui ia telah dimandikan, jika tidak dimandikan, telah diniatkan sembahyang ke atas anggota itu saja setelah dibasuhnya. Kita kata orang ni mandi dah ni, tak tahu mana ni. Kalau tidak kita niat anggota itu saja. Jika diragukan pada demikian, maka diniatkan sembahyang ke atas mayat jika dia telah dimandikan. Mana kita niat sembahyang ni kalau mayat itu sudah dimandikan. Dan mudarat ta'liq niat pada yang demikian. Dia kata apa ni? Mudarat. Wala yadurru. Bahaya tengok. Dan tidak. Tulis tambah. Tidak mudarat. Tidak mudarat ta'liq. Makna ta'liq tu kita gantung niat. Kalau sudah mandi, aku sembahyang ni. Gitu. Pada demikian. Dan tidak mencacat sembahyang ini dengan kegaiban bakinya. Hak lebih lagi hak tak ada tu tidak mencacat. Mana kita boleh teruskan solat kita ni alhamdulillah. Baik. Tadi ana bagi tahu ada dua kategori kan. Kategori hak ni tuannya sudah mati. Tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal kepala, maka kita mandi dia, maka kita solat. Di tanah. Hak tubuh-tubuh lain lagi tu kita kira hak tu jadi mayat gaib. Adapun tuannya hidup, tulis pelajar. Sekiranya tuannya masih hidup, kakinya dipotong, macam orang kecil manis tu kaki kena potong, kan? Maka kaki itu tidak disolatkan dia. Nak mayat apa? Mayat kaki mati. Mayat hidup, lah tuan dia masih hidup. Maka kita ambil kaki, buku-buku di tanah supaya tidak dimakan oleh anjing, tidak dimakan oleh kucing dan sebagainya, atas dasar menghormati jenazah tubuh manusia. Kita dah belajar dalam kitab yang mengatakan tubuh manusia ni semuanya tahir, bukan najis. Ingat, kalau tuan dia mati tinggal anggota sikit kena solat. Tapi kalau kita potong anggota tuannya hidup, tak payah salat. Jelas tu. Tulis dah. Tulis. Kita berpindah kepada isu yang ke-7. As-salatu 'ala at-tifli was-sakt. Solat ke atas anak kecil ataupun kandungan yang gugur. Kita nak solat atas sakt tu makna dia panggil kandung yang gugur. Janin dalam perut tak cukup bulan lagi gugur. Nak solat ke tak solat? Kena tanda betul-betul ni. Ini banyak orang tanya soalan, kadang-kadang tak ingat juga kita pun. Maka kitab kita ni memberi jawapan insya-Allah. Wajib disolatkan anak kecil yang belum baligh dengan ijma'. Maknanya kanak-kanak ni sudah sempurna kejadian dia, sudah keluar ke alam dunia ini dengan sempurna. Kalau dia mati belum balik lagi, maka wajib bil ijma'. Wajib bukan main-main. Ijma' ulama kena semaya. Tak kata budak ni tak berdosa, tak apalah, kita solat, kita doakan dia ni menjadi aset besar kepada ibu bapa dia di akhirat nanti. Besar pahala tu kan, besar kelebihan. Serta wajib dimandikan dan dikafankan seperti orang dewasa. Berdasarkan keumuman nas-nas yang memerintahkan salat ke atas kaum muslimin, dan ini termasuk kaum muslimin secara umum. Muslimin kecil nama dia, muslimin kecil. Tulis.
Al-Mughirah, letak alif lam. Al-Mughirah ni nama dia dengan alif lam. Tidak main Mughirah Syu'bah gitu tak. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rakibu khalfal janazah wal mashi haitsu syaa minha wat tiflu yusalla alaihi. Ini ayat yang ketiga ni. Maksudnya orang yang menunggang kenderaan di belakang jenazah. Jenazah depan, kita naik kereta, naik motosikal, makalah kita duduk di belakang. Biar jenazah di depan. Dan orang berjalan kaki menurut yang dikendakinya daripadanya. Kalau kita berjalan, kita boleh tepi jenazah, boleh kanan dia, boleh depan dia, boleh belakang dia. Ini adab. Kalau orang naik kenderaan, kena duduk belakang. Tambah-tambah lagi kenderaan zaman kita hari ni. Kalau duduk depan, kena ke kereta yang JDC, rebah orang mikro banyak. Ini kita duduk belakang aman, tidak ada karbon, kata orang. Ini sunnah Nabi, menarik. Hadis yang naknya ni, yang kita naknya ni, dia kata apa tadi? Dan anak kecil disolatkan ke atasnya. Anak kecil disolatkan atasnya. Baik. Hak sebenarnya isu yang ke-6 tadi, sekali lagi kitab kita ni tertinggal terjemahan dia 4 baris pula. Tulis mula pelajar dia, tapi hak ana sebut tadi sama dah. Dia kata walau wajada ba'dal muslim. Kerana kita dapati setengah daripada orang Islam, kita tak tahu dia mati ke hidup. Kita jumpa anggota orang ni tak tahu mati ke hidup, maka tak wajib kita mandi, solat kapan, tak wajib. Sebab tak tahu dia mati ke hidup, kan? Tanya orang ni, tanya orang hidup ke mati tu dia, tu Allahu alam. Maka tak kita ambil, kita tanam gitu. Walakin yustahab, sunat kita kebumikan anggota-anggota yang terpisah daripada orang yang hidup, daripada rambut dia, kuku dia, lain-lain anggota. Mana kita ambil anggota dia, kita tanam lah. Tapi kalau kita betul-betul confirm dia ni hidup, macam tadilah, orang kena potong kaki ke apa benda, maka hal tu tak payah mandi, kita tanam ya. Alhamdulillah. Tanda pelajar, di sini ada 3 baris lagi terjemahan gugur. Masya Allah. Baik, balik semula kepada tajuk kita. Adapun kandungan yang gugur dari rahim ibunya. Hak tadi isu kita yang pertama tadi, yang apa ni? Yang awal tadi kanak-kanak kan. Kanak-kanak mesti disolat, dimandi, dikafan, solat. Sekarang ni kita berpindah, tulis tajuk dia, hukum as-siqtu, maknanya janin yang gugur. Apa hukum dia? Adapun kandungan yang gugur dari rahim ibunya dan belum cukup bulan, maka mempunyai beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, jika diketahui hidupnya seperti menangis, dia keluar tu bunyi nangis, dan mati setelah itu, bunyi wah tu mati, mana confirm lah dia keluar tadi hidup kan, maka hukumnya sama seperti orang dewasa, wajib dimandikan, dikafani dengan 3 helai kain, disolatkan dan dikebumikan, kerana diyakini kematiannya setelah hidup. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? At-tiflu la yusalla alaih wala yarithu wala yurasu hatta yustahil, hatta yastahil. Bayi tidak disolatkan ke atasnya dan tidak diwarisi dan tidak mewarisi dan tidak diwarisi sehingga dia menangis atau bergerak yang menunjukkan dia itu hidup. Maknanya kalau dia keluar tu nampak hidup baru jadi. Hadis rawahu Ibnu Majah.
Rawahu Tirmizi. Rawahu At-Tirmizi. Ini kita mana kalau balik keluar tu senyap mati tak ya? Tak ada. Yang kedua, bergerak yang menunjukkan dia hidup. Tak bunyi suara tapi dia keluar tu main geliat ya. Akan tetapi tidak menangis, maka ini zahir tanda-tanda kehidupannya atasnya dengan pergerakan, maka wajib disolatkan menurut pendapat yang lebih zahir setelah dimandikan kerana kehidupan hidup kerana kemudian hidup dengan tanda nak lalu tu lihtimal. Tulis pelajar, kerana kemungkinan, bukan kemudian, tulis kerana lihtimalil hayah, kerana kemungkinan hidup dengan tanda yang menunjukkan ke atasnya. Ada tanda dia hidup sebab dia gerak. Dan juga bil haraki wal ikhtilaj, dan bergerak-gerak. Bila gerak tu kena ada. Dan juga wajib dikebumikan berdasarkan hadis Jabir terdahulu, dan dari Jabir juga bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iza istahalla as-siqtu sulli alaihi wa wuris. Apabila menangis bayi kandungan yang gugur, dia gugur tu menangis, maka hendaklah disolatkan dan mewarisi. Mana dia boleh terima pusaka. Hadis ini juga dalam Ibnu Majah. Isu yang ketiga, keadaan yang ketiga tu dia. Tidak zahir padanya tanda-tanda kehidupan. Tak zahir apa-apa. Sama ada ia belum cukup 4 bulan. Tulis. Belum cukup 120 hari. 4 bulan tu berapa hari? Berapa hari? 120 hari. 30 kali 4, 12. Kan? Dan belum jelas ciptaannya. Keluar astaka gitu. Mata pun tak terbuka. Apa dia tak ada. Tak jadi orang molek. Atau cukup 4 dan telah zahir keciptaannya, maka tidak wajib dan tidak boleh solatkan kerana tidak zahir hidupnya. Nampak dah bentuk rupa orang tu tapi senyap kotak, tak gerak langsung, maka tidak. Akan tetapi wajib dimandikan dan dikafani dengan potongan kainnya yang menutupinya, kemudian dikebumikan kerana bak mandi. Kenapa suruh mandi? Kenapa suruh kafan? Tapi solat tak boleh. Kenapa? Tengok tanda pelajar. Kerana bak mandi, kafan dan pengkebumian lebih luas. Tulis, lebih luas, ausa'. Bukan luar tu, ausa', mana lebih luas. Lebih luas dari bak sembahyang, dengan dalil bahawa orang zimmi, kafir zimmi, dimandikan, dikafankan dan dikuburkan dan tidak disembahyangkan. Orang kafir boleh mandi, boleh maya, boleh kubur, boleh kafan, mandi, kafan, kubur. Maya tidak. Sama juga dengan janin yang gugur tadi, kita semaya, kita mandi, kafan, tanam. Solat tak payah. Hak solatnya hak mana? Sama ada dia bergerak ataupun dia menangis. Mana dia keluar tu hidup, baru boleh. Yang keempat, jika wanita keguguran mudghah. Mudghah ni seketul daging. Barulah ni, mungkin dalam sebulan, 2 bulan baru keluar seketul daging. Tidak sabit dengannya hukum kelahiran, maka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, dan tidak wajib dikebumikan. Akan tapi lebih utama ditanam, ditimbus dengan tanah. Jangan pula pergi capak kucing, sebab dia tu mari daripada rahim, mari daripada air mani, daripada asal manusia. Tamaklah kita isu kanak-kanak sesah, isu janin yang lahir, yang gugur, maka tengok keadaan. Sebelum berupa manusia, sebelum bergerak, tidak kena solat. Baik, kita pergi yang terakhir, isu yang ke-8. Isu yang ke-8, hukum memandikan orang mati syahid dan mensolatkannya. Boleh ke tidak? Ghuslus syahid wassalatu alaih, orang mati syahid. Tanda pelajar.
Mati syahid di sini, mati syahid dalam peperangan al-ma'rakah. Perang orang kafir. Itu. Orang yang mati syahid siapa? Tulis definisi. Ialah orang yang mati dalam peperangan menentang orang kafir. Sama ada mereka jamaah atau satu orang. Kira belawai belap depan. Harbi, murtad ataupun ahli zimmi yang bermaksud menghalangi perjalanan agama kita. Dan kematian itu dengan sebab pertempuran. Sama ada dia dibunuh oleh orang kafir atau terkena senjata orang Islam yang tersasar dalam pertempuran dan atau senjata kembali kepadanya. Mana dia nak panah orang kafir, stop. Putus tali, selacak ke dia punya busu, mati dia. Itu pun dikira syahid sebab benda itu berlaku dalam medan peperangan. Atau jatuh dalam perigi. Tengah duk perang kejar kafir belebok jatuh mati. Atau lubang semasa pertempuran lalu mati. Atau dipijak oleh tunggangannya lalu mati. Dia naik kuda, jatuh, kuda tijak dia, mati. Atau dibunuh oleh orang Islam pelampau yang meminta meminta pertolongan ahli hari. Mengapa dia pula pelat ni? Atau qatalahu muslimun bagh, dibunuh oleh orang Islam yang pelampau, tulis, yang baghi, pelampau, golongan ekstremis, teroris, bunuh dia, yang meminta pertolongan dia. Bihi ahlul harbi, bukan ahli hari itu, ahli harbi, maknanya puak kafir harbi minta tolong orang Islam ni lawan puak kita. Atau dibunuh oleh orang kafir dengan cara sabar, maksudnya orang kafir ikat kita mati, itu mana sabar. Atau tercetus pertempuran dan tidak diketahui sebab kematiannya, sekalipun tidak ada kesan darah padanya. Mana orang ni mati tapi tak ada kesan darah, tak ada kesan luka. Tak tahunya kafir buat kerana ke dia. Tak, boleh jadi dia tengah jalan sakit jatuh, bom mati. Tapi dalam peperangan. Kerana yang zahir bahawa kematiannya adalah dengan sebab peperangan, juga diiktibarkan syahid apabila mati sebaik saja berakhir peperangan dengan sebab luka yang dipastikan kematian dengannya. Mana dalam perang tak mati tapi sakit-sakit, esok mati, sama juga. Adapun jika masih hidup dengan luka itu kemudian mati dengan sebabnya, maka bukan syahid. Boleh dah baru mati, tak jadi. Demikian juga orang yang mati dalam memerangi orang yang menganiayakannya, bukan mati syahid. Orang yang mari nak curi barang kita lawan, mati. Itu syahid, dia panggil syahid dunia, syahid akhirat, bukan syahid dunia. Maknanya dunia dia kena mandi, kena kafan, kena sembahyang. Begitu juga orang yang mati dalam peperangan bukan dengan sebab pertempuran, seperti sakit, mati mengejut atau dibunuh oleh orang Islam dengan sengaja. Hak ni hak bukan dalam peperangan ni, dalam hidup menunggu perang gitu yang mati. Tak ada. Baik. Itu dia panggil definisi kategori orang mati syahid. Orang yang mati syahid, ini hukum dia. Tidak dimandikan dan tidak disolatkan kerana dia hidup dengan nas Al-Quran. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan seperti mana riwayatkan oleh Jabir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengebumikan para syuhada Uhud dengan darah-darah mereka, mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Allahu Akbar. Panjang dia punya cerita, tak mandi, tak solat. Tengok hadis dalam Bukhari dan Muslim. Baru ni dulu ada orang ceramah, dia kata Nabi tak mandi orang mati dalam peperangan Uhud sebab tidak ada air. Kita kata pak cik ni memang tak belajar kitab sirah. Tak belajar kitab sirah. Tuan-tuan kena ingat, waktu Nabi perang, tepi bukit, tempat melontar, tentera mana ada payah situ. Dia panggil Wadi Qanat, memang ada air. Tok ayuh ni nak bercakap boleh. Ni tak mengaji sirah, jangan bercakap benda tak tahu kan. Hikmah, tulis belajar tulis. Hikmat
tidak dimandikan orang mati syahid. Kenapa? Hikmah pada yang demikian ialah mengekalkan kesan syahadah, kesan kematian ke atas mereka, penghormatan bagi mereka tanpa memerlukan doa orang-orang yang sembahyang, dan mereka akan menemui Allah dengan luka-luka dan darah mereka yang sabit bahawa ia datang pada hari kiamat seperti kasturi, warna-warna darah, bau kasturi, bersama keringanan ke atas para pejuang yang masih ada, dan takut dari kembalinya musuh pada mereka bila mereka sibuk dengan memandikan dan mensolatkan para syuhada. Jadi jangan dia nyebut ambil anam je. Jangan dia tunggu nak maya nak kapal pula, gagal pula mari orang kapal suria kita. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa ni? Ma min kalmin yuklamu fi sabilillah. Tengok terjemahan dia. Ma min kalmin. Tidak ada satu luka yang terjadi di jalan Allah melainkan datang pada hari kiamat seperti keadaannya semasa dilukai. Allahu akbar. Warnanya warna darah, al-launu launud dam, war-rihu rihul miski, dan baunya bau kasturi. Hadis ini dalam Bukhari. Hadis ini dalam Bukhari. Ana jumpa sebuah kitab terjemahan, dia terjemah ma min kalmin. Tidak ada mana-mana ucapan. Bukan ucapan ni luka. Kalmin dengan makna luka. Atau orang Arab kata kalmul lisan anka min kalmis sinan. Luka kerana mulut, kerana lidah lebih tajam daripada luka yang kerana senjata. Kita ni senjata, luka sini. Luka kerana kata-kata tergoris di mana? Dalam hati. Itu lebih dahsyat. Baik. Tengok Imam Nawawi ayat. Nota nombor 1 di bawah. Imam Nawawi berkata, orang yang mati syahid ada 3 bahagian. Syahid pada hukum akhirat, iaitu tidak dimandikan dan disolatkan, dan hukum akhirat dengan makna bahawa dia mempunyai pahala khusus, dan mereka hidup di situ yang mereka beroleh pahala hukum syahid akhirat, tidak dimandikan dan disolatkan. Tidak dimandi, tidak disolatkan lah. Tarkul ghusli wassalah, tidak dimandi, tidak disolatkan. Dia panggil hukum akhirat dengan makna bahawa dia mempunyai pahala khusus, dan mereka hidup di situ Tuhan mereka beroleh rezeki, iaitu yang dimaksudkan apabila disebutkan secara mutlak. Kalau kita kata orang mati syahid, dia panggil syahid ni lah, syahid ma'rakah. Yang kedua, syahid pada hukum akhirat, bukan hukum dunia, akhirat saja. Hak ni dunia akhirat. Yang kedua, syahid pada hukum akhirat tanpa dunia, iaitulah orang yang mati kerana sakit perut, diserang oleh taun, tenggelam air dan seumpamanya. Pahala syahid dipanggil syahid. Apa dia tu? Hukum akhirat. Hukum dunia kena maya, kena mandi, kena kafan, kena salat. Yang ketiga, syahid fi hukmid dunia dunal akhirah. Syahid pada hukum dunia tanpa akhirat, iaitu orang yang telah terbunuh dalam pertempuran melawan orang kafir dan dia khianat. Na'udzubillah. Mengkhianat pada harta rampasan. Dia curi harta. Dia pergi atau dibunuh kerana melarikan diri. Dia lari diri, kena panah. Atau berperan dengan menunjuk-nunjuk, aku ni gedebe, kan? Dan seumpamanya, maka baginya hukum syahid dunia tanpa akhirat. Atas dunia ni kita tak mandi, tak kafan dia, tapi akhirat dia tak dapat pahala. Na'udzubillah. Baik, kita tamatkan perbincangan kita dalam bab mati syahid sekejap lagi. Sekiranya seorang syahid dalam peperangan sedang dia berjunub, macam mana ni? Macam mana kita nak tahu? Berhadap besar. Orang ni duduk dengan isteri dia, ataupun dia tidur mimpi basah. Orang kata, "Mama, bangun." Tentera di depan. Dia ambil senjata dia pergi perang. Tak ada mandi. Apa jadi? Mati syahid. Maka tidak dimandikan juga, kerana mandi junub adalah taharah dari hadas,
maka hukumnya gugur dengan syahid seperti mandi mayat. Dan kerana Hanzalah ibn Rahib Abu Ami Ar-Rahib terbunuh dalam peperangan Uhud sedang dia berjunub, dan Nabi SAW tidak memandikannya dan bertanya, bagaimana keadaan Hanzalah? Sesungguhnya aku melihat malaikat memandikannya. Malaikat mari mandi basah mayat dia, sebab dia tak mandi, tak sebab mandi junub. Lalu mereka menjawab dia sedang berjima. Lalu mendengar suara yang menakutkan, maka dia keluar kepada pertempuran. Masya Allah, tabarakallah. Nah, boleh dia tinggal isteri dia. Sekiranya mandi itu wajib, nascaya ia tidak gugur dengan perbuatan malaikat, dan nascaya Nabi SAW menyuruh memandikannya. Itu dalil. Istimbak dianya, kalaulah wajib mandi, Nabi suruh mandi. Sekiranya orang yang mati syahid terkena najis selain daripada darah, bukan darah syahid, najis lain kena, berkaitan dengan syahadat yang, maka wajib dibasuh. Kena basuh. Sekalipun yang demikian menghilangkan sebahagian darah syahadah, kerana najis itu bukan dari kesan syahid. Adapun darah syahadah maka haram dibuang, kerana sabitnya larangan memandikan orang yang mati syahid, dan ia adalah kesan kepada ibadat. Allahu Akbar, besar kedudukan mereka. Orang yang syahid dikafankan seperti orang lain. Kita kafan dia. Akan tetapi sunat dikafankan dengan pakaiannya yang berlumuran darah, seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir. Katanya, seorang lelaki terkena panah pada dada atau tekaknya, lalu meninggal dunia. Masya Allah. Lalu dikebumikan dengan pakaian sebagaimana keadaannya, dan kami bersama Nabi SAW pada ketika itu. Tengok ni, hadis ni riwayat Abu Daud bi isnadin hasan. Yang dimaksudkan ialah pakaian yang dipakai ketika meninggal, dan yang biasa dipakainya sekalipun jika ia tidak berlumuran darah. Dan pakaian yang berlumuran darah lebih utama dari selainnya, iaitu lebih sempurna dan lebih afdal. Jika dia tidak mempunyai pakaian menutup seluruh tubuhnya, wajib ditayamumkan dia. Kalau tak ada pakaian, kena tayamum. Dia kata apa? Kalau tak ada pakaian, wa illam yakun thawb, wa illam yakun thawb satiran li jami'il al-badanihi tammama. Jauh tu cara. Dan jika tidak mempunyai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, pakai hawa, bukan ditayamum, wajib disempurnakan tutup mayat. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tak ngaji dengan guru kita ni penat, kita tak terjemahan ni. Kita kena sempurnakan dia, kerana ia hak mayat untuk dikafani dan ditutupi dengan sempurna. Tulis. Seperti berlaku kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mati dalam peperangan Uhud. Kain yang dia ada, kalau tutup muka, nampak kaki. Tarik kain ke bawah, tutup kaki, nampak muka. Sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tutup kain dengan muka dengan kain, kaki dia ditutup dengan rumput izkhir radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair, anak bangsawan di Mekah, mati kerana Islam, tidak ada kain kafan untuk dikebumikan. Allahu Akbar. Itu dalil. Kita kena sempurnakan, bukan tayamum, kena sempurnakan tutupan mayat tu. Tak kira, tak ada kain, ambil rupuk, daun pisang, tuduh dia. Sekiranya ahli waris ingin menanggalkan pakaian yang dipakai ketika meninggal dan dikafankan dengan selainnya, maka ia boleh, dan ditanggalkan dari yang mati syahid apa yang bukan pakaian manusia. Macam orang mati syahid dia pakai perisai, baju besi, baju rantai, kan, bukan pakaian manusia biasa,
seperti alat perang, seperti baju besi, khuf, baju kulit dan sebagainya, seperti mana riwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar ditanggalkan besi dan kulit, pakaian kulit dari para syuhada Uhud, dan mereka dikebumikan dengan darah dan pakaian mereka. Allahu Akbar. Hadis ini rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Apabila anak kecil mati syahid, maka tidak dimandikan dan disolatkan. Adapun syahid dunia yang mati dengan sebab bukan peperangan melawan orang kafir, dipanggil syahid dunia, maka wajib dimandikan dan disolatkan seperti selainnya. Dia ada dua dah. Syahid dunia tadi Imam Nawawi kata syahid dunia mati hukuman ni. Syahid akhirat mana orang hok mati tu. Ada kata syahid dunia akhirat hok mati dalam peperangan. Dunia saja hok mati dalam taung, lemah air dan sebagainya. Syahid dah tengok kita Imam Nawawi. Nawawi kata syahid hukum akhirat iaitulah hak tidak dimandikan. Wahum ahya inda rabbihim, inilah yang dimaksudkan. Tapi syahid hukumul akhirat dunia iaitu hukum akhirat saja, tidak dunia, iaitulah orang yang sakit perut, orang yang kena tenggelam air dan sebagainya. Dan syahid hukum dunia tanpa akhirat, orang mati sungguh tapi dia pernah mencuri harta rampasan perang, wal iyazubillah. Baiklah, cek balik dalam kitab kita tu, tamaklah kita dalam bab 8 isu tentang yang berkaitan dengan mayat, dengan solat jenazah. InsyaAllah kita akan sambung Al-Faslul Khamis. Al-Faslul Khamis, Dafnul Mayit, mengebumikan jenazah. Habislah kita. Mula-mula kita buat apa jenazah? Mandi, kemudian kafan, kemudian solat. Sudah solat, lepas ni kita usul mayat pergi ke kubur, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.